Negara Barat tak suka dengan pemerintahan Putin sebab dia tak demokratik. Tapi rakyat Rusia suka dengan cara Putin sebab dia berjaya kembalikan balik keamanan, kestabilan ekonomi dan kemajuan negara. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum balik. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk diguna pakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Hari tu lepas aku keluarkan video Al Capone, malam tu aku fikir video apa aku nak keluarkan lepas ni. Masa tu aku tengah layan lagu-lagu The Beatles tau, and then keluar lagu Back in the USSR. Back in the years, back in the years, back in the years, song. Terus aku dapat idea. So hari ni aku nak cerita pasal Rusia. Bukan pasal konflik Rusia dengan Ukraine, tapi sejarah negara Rusia. Sejarahnya bermula Sejarahnya bermula di mana kaum Slav yang asalnya duduk dekat sungai Vistula mengembara dan buka penempatan di Novgorod. Diorang ni selalulah berperang dengan kerajaan besar yang ada masa tu, and diorang tak ada pemerintah. Jadi diorang jemput ketua kaum Varyak yang bernama Rurik, orang Viking dari Skandinavia atau sekarang dekat Sweden dan Norway, untuk jadi pemerintah Novgorod pada tahun 862 Masihi. Lepas tu putera Rurik yang bernama Oleg mengembara ke selatan dan conquer Kiev, terus buat satu kerajaan baru yang bernama Kievan Rus atau Rus Kiev. Aku tak tahu betul ke tak aku sebut ni, pandai-pandai lah korang faham. Dia buka kerajaan Kiev ni sekitar tahun 879 sampai 882 Masihi macam tu, and diorang masuk agama Kristian daripada Empire Byzantium pada tahun 988 Masihi. Jadi asal usul budaya orang Kiev ni hasil asimilasi. Ui, hayat. Hasil gabungan daripada budaya Slav dengan budaya daripada Empire Byzantium. Tahun 1237 sampai 1240 Kievan Rus ni asyik kena serang dengan tentera Mongol, sampailah negara diorang berpecah, and then masuk kaum Tatar yang kontrol bekas wilayah Kievan Rus ni. Nak dekat 300 tahun jugalah diorang pegang. Tahun 1327 Moskovi atau nama sekarang Moskow yang pernah hancur lodo kena serang dengan tentera Mongol, bangun balik, and diorang jadi ibu kota baru yang duduk bawah kerajaan Mongol Tatar. Kerajaan Moskow dengan bantuan Gereja Ortodoks Timur jalankan kerja untuk bebaskan wilayah-wilayah Rus daripada kerajaan Mongol Tatar, and diorang kembangkan wilayah diorang dengan keluasan 430,000 km persegi pada tahun 1462. Masa peristiwa Perang Ugra pada tahun 1480, tentera Mongol berundur daripada perang dengan tentera Moskow sebab kem tentera Mongol dah kena attack. Lepas tu diorang tak dapat support daripada kerajaan yang sekutu dengan diorang. Start daripada situ, Moskow pun dah bebas, and wilayah Rus yang lain dah tak bayar ufti dah dekat kerajaan Mongol. Dan muncul pula kerajaan Tsar di mana Raja Ivan keempat memerintah Rus dengan gelaran Tsar pertama pada tahun 1547. Kerajaan Tsar Ivan jatuh lepas kalah dalam perang Crimea, pewaris terakhir kaum Tatar, sebab orang Crimea dapat support daripada kerajaan Uthmaniyah. Diorang attack and bakar Moskow sampai hangus pada tahun 1571. Lepas tu kesatuan Poland Lithuania take over, tapi tak lama sebab askar sukarelawan fight balik pada tahun 1612. Seterusnya Empire Rusia pula start pada tahun 1721 di bawah perintah Maharaja Peter the Great yang dapat conquer barat laut Rusia dan jadikan Saint Petersburg sebagai ibu negara sebab nak modernkan Rusia dengan pengaruh daripada Eropah. Masa Peter ketiga memerintah, dia buat banyak pembaharuan tau. Contohnya bersekutu dengan musuh lama iaitu Prussia atau sekarang separuh Jerman dengan Poland. Lepas tu dia bagi kebebasan beragama dan larangan kepada tuan tanah bunuh hamba diorang. Tapi isteri dia, Yekaterina kedua, rasa perbuatan suami dia tu penghinaan kepada gereja Ortodoks dengan para bangsawan. Jadi dia khianat dan rampas kuasa daripada suami dia, and dia terus jadi pemerintah baru Empire Rusia. Lepas tu Rusia rampas Finland daripada Sweden, Bessarabia atau sekarang Moldova daripada kerajaan Uthmaniyah, dan last kali diorang conquer Alaska. Tapi pada tahun 1867 Rusia jual Alaska dekat US dengan harga 7.2 juta dolar. Masa perang Napoleon, Rusia menang pada tahun 1812 dan Rusia nak bentuk peta Eropah yang baru masa Kongres Vienna dekat Paris. Tapi kuasa diorang jadi lemah sebab Rusia kalah dalam perang Crimea. Tahun 1847 sampai 1851 nak dekat 1 juta orang Rusia mati disebabkan wabak tahun Asiatik merebak dekat Rusia. And then masa zaman Maharaja Alexander kedua, dia buat perubahan besar dekat Rusia. Antaranya naikkan banyak industri, tentera Rusia pun makin moden. Tapi dalam masa yang sama, pergerakan sosialis pun dah bangkit dekat Rusia. Kejatuhan Empire Rusia ni start masa zaman pemerintahan Maharaja Nikolai kedua, di mana masa tu Rusia kalah dalam perang Rusia-Jepun untuk kontrol Korea dengan Manchuria sebab raja tak cekap and makan rasuah. Kerajaan pemerintah pun tak jaga kebajikan rakyat diorang. Masa tu industri dah makin berkembang, so ramailah dah menganggur sebab semua dah guna mesin. So orang Rusia ramai-ramai pindah bandar, tapi tak ada kerja juga
budak, rumah pun tak ada. Orang Rusia pun buat tunjuk perasaan secara aman. Diorang ramai-ramai pergi ke istana raja dekat St. Petersburg. Tapi masa diorang sampai, tentera raja tembak diorang semua. Itu yang buat orang Rusia jadi menyirap dengan kerajaan diorang ni. Peristiwa ni dikenali sebagai Ahad Berdarah dan disebabkan peristiwa ni tercetusnya revolusi Rusia pada tahun 1905 untuk jatuhkan kerajaan monarki atau kerajaan beraja. Tahun 1914, Rusia terlibat dengan Perang Dunia Pertama. Tapi disebabkan perang, ekonomi Rusia jatuh dan pembelanjaan makin tinggi. Tambah pula orang Rusia marah bila dapat tahu nak dekat 2 juta orang tentera Rusia mati dalam Perang Dunia Pertama. Diorang pun terus start bentuk revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada 17 Julai 1918, Maharaja Nikolai II dengan family dia kena tangkap and kena bunuh dengan parti Bolshevik. Maka jatuhlah pemerintahan monarki di Rusia dan diorang dah tak ada pemerintah. So muncul pula kerajaan sementara. Tapi tak lama pun jadi pula perang saudara dekat Rusia selama 3 tahun di antara parti Bolshevik yang bersifat komunis dan tentera putih yang bersifat anti-komunis. Akhirnya parti Bolshevik menang. Ketua diorang Vladimir Lenin, dia pun gabungkan Rusia dengan 14 lagi wilayah jajahan Empire Rusia and tubuhkan negara Union of Soviet Socialist Republics atau USSR atau kita selalu panggil Soviet Union. Soviet Union haramkan semua organisasi politik. Diorang gunakan polisi satu negara satu parti yang memerintah. Zaman Joseph Stalin lagi kejam. Dia rampas semua syarikat swasta dengan kawasan pertanian. Lepas tu dia letak orang awam, banduan, tahanan politik untuk jadi buruh paksa yang kerja untuk kerajaan. Walaupun ekonomi diorang naik and diorang jadi kuasa besar, tapi diorang lebih kepada industri berat dengan industri tentera. Diorang tak hasilkan produk mengikut keperluan rakyat diorang. Jadi rakyat Rusia ramai yang kebuluran. Masa zaman Hitler kembangkan Nazi Jerman, Soviet goyang enggak? Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, diorang buat perjanjian takkan attack satu sama lain dengan Jerman. Tapi pada 22 Jun 1941, Jerman langgar perjanjian. Diorang attack Soviet Union. Soviet Union fight Jerman balik. And pada tahun 1945, diorang dapat conquer Berlin yang menyebabkan Hitler bunuh diri. Tapi ramai sejarawan cakap Hitler bunuh diri itu semua propaganda Soviet je. Sepanjang Perang Dunia Kedua, 10.6 juta orang tentera dan 15.9 juta orang awam Soviet Union mati terbunuh. Ekonomi and bandar Soviet Union hancur lodoh. Tapi negara lain dah nampak Soviet Union ni bukan biasa-biasa. Lepas Perang Dunia Kedua, jadi pula perang dingin antara Soviet Union dengan NATO. NATO ni asalnya Perancis buat perjanjian dengan United Kingdom. Kalau Soviet attack salah satu negara, negara sekutu kena tolong lah. Tapi bila banyak negara Eropah dengan US nak join sekali dalam perjanjian ni, jadilah North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dalam masa yang sama juga, Soviet Union ada buat pakatan dengan negara komunis Eropah Tengah dengan Eropah Timur. Soviet Union lancarkan satelit buatan manusia yang pertama dekat dunia, Sputnik 1 pada tahun 1957. Dan angkasawan diorang, Yuri Gagarin, jadi manusia pertama yang mengorbit bumi pada 12 April 1961. Akhir 1970-an sampai awal 1980-an, ekonomi Soviet Union jadi lembab sebab sumber dengan dana kerajaan semua habis dalam perang dingin yang menyebabkan defisit belanjawan, kekurangan barangan runcit dan inflasi. Jadi ada usaha yang nak kembangkan industri ringan dengan barang pengguna, tapi kena sekat pula dengan kepimpinan komunis. Diorang ni dah selesa now kat atas, dah biasa makan rasuah. Lepas tu main kroni diorang je. Diorang tak fikir pun nasib rakyat diorang. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev naik jadi ketua and dia buat dasar yang lagi terbuka sebab nak susun balik direction negara and naikkan balik ekonomi. Dalam masa yang sama nak kurangkan masalah rasuah, tapi kepimpinan komunis tak suka. Benda yang paling bersejarah yang Gorbachev buat ialah dia masukkan artikel 6 and benarkan pilihan raya pelbagai parti. Boris Yeltsin dari gerakan nasionalis terus ambil peluang. Dia galakkan reformasi dekat dalam and luar Soviet Union. Dia usaha untuk buang doktrin Brezhnev, satu polisi campur tangan tentera dalam wilayah jajahan Soviet Union. Disebabkan tentera dah tak ada kuasa, Republik Lithuania jadi negara pertama yang isytihar merdeka. Jadi pergerakan kemerdekaan bergerak dengan pantas dalam wilayah jajahan Soviet. Semua buat pilihan raya dekat negara masing-masing. Hujung tahun 1990, Soviet hilang kuasa di mana hampir semua calon parti Bolshevik kalah dalam pilihan raya dan pembangkang dah pegang majoriti kerusi. Jadi Boris Yeltsin jadi Presiden Rusia pada Jun 1991. Ogos 1991, tentera cuba nak rampas kuasa untuk pastikan Soviet Union tak jatuh. Tapi fail. And then pada 31 Disember 1991, bila Presiden Gorbachev undur diri, Soviet Union pun dibubarkan, berpecah jadi 15 negara and tamatlah Perang Dingin. Lepas tu banyak industri dan perniagaan diswastakan. Tapi disebabkan perubahan yang mendadak dengan masalah politik negara, hasil industri turun 50%. Tambah pula Rusia kena tanggung hutang daripada Soviet Union. Disebabkan ekonomi Rusia jatuh teruk, ramai orang Rusia jatuh miskin. Kadar kelahiran turun mendadak, tapi kadar kematian naik gila babi you. Lepas tu rasuah
berleluasa balik. And then muncul pula kumpulan kongsi gelap dekat Rusia. Pada 31 Disember 1999, Presiden serahkan jawatan dan kuasa pada Vladimir Putin. Walaupun masa dia dapat ekonomi tengah teruk, Putin berjaya buat inovasi untuk meningkatkan pelaburan dalam negara yang membantu naikkan balik ekonomi. Bila ekonomi dah stabil, taraf hidup rakyat Rusia pun jadi makin baik. Negara barat tak suka dengan pemerintahan Putin sebab dia tak demokratik. Tapi rakyat Rusia suka dengan cara Putin sebab dia berjaya kembalikan balik keamanan, kestabilan ekonomi dan kemajuan negara. Aku rasa cukuplah sampai situ je cerita aku pasal sejarah Rusia. Jangan tanya pendapat aku pasal konflik Rusia dengan Ukraine, siapa betul ke, siapa yang salah ke. Cuma aku harap konflik diorang tak berpanjangan and tak jadi makin rumit sampai jadi Perang Dunia Kedua. Jangan. Aku baru nak start bisnes ni. Jadi kita sama-samalah berdoa untuk keamanan dan perlindungan kepada tanah air kita. Aku nak minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa, and kalau aku ada tersalah fakta, korang boleh betulkan aku dekat ruangan komen dekat bawah. Aku just cerita apa yang aku baca, apa yang aku faham. Mungkin ada yang aku terlepas pandang. And terima kasih juga kepada korang semua sebab sudi nak dengar cerita aku ni sampai habis. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.